السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah kami kepada Ramadan dan serahkan Ramadan kepada kami, serta terimalah segala amalan kami dalam bulan Ramadan itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat walafiat semua, saya doakan insya-Allah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita ini menjadi asbab untuk mudah sikit sebanyak jalan kita menuju ke syurga, kan? Sebagaimana itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang merintis satu jalan untuk nak dapatkan satu ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita insya-Allah, tuan-tuan. Mari kita sambung pengajian kita, pengajian hadis juga sirah. Kita gabungkan, kita adunkan dalam surutan yang khusus berkenaan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk muka surat 126. Betul lah? Ke salah? 126. Saya tak tanda yang ujung-ujung tu, baru confirm tadi. Tadi pun lepas Jumaat sampai ke ni ada hal je tu datang sini. Saya rasa yang ni dah betul lah, 126 insya-Allah. Saya melihat di sini kita akan baca dua hadis sekaligus. Asam Garam 44 tajuknya Nabi berkongsi impian dengan isteri, dan Asam Garam 45 Nabi berkongsi kebimbangan dengan isteri. Berkongsi impian, berkongsi kebimbangan, ini itu lumrah dalam berumah tangga lah. Itu semua kita maklum lah, tuan-tuan, melalui saban waktu dan ketika. Kita tak bincang sangat lah sentuh hal rumah tangga tu. Ada dari itu berkahwin lagi, gelepar nanti baca cerita banyak pasal rumah tangga ni, gelepar dia, tuan-tuan. Apapun, kita seperti biasa kita mengambil peluang hadis-hadis yang kita baca ini, di samping melihat sorotan rumah tangga, kita boleh ambil sedikit sebanyak istifadahnya. Kita ambil peluang untuk nak memahami hadis itu sendiri, untuk nak mendalami sirah Nabi yang terkandung dalam hadis itu sendiri, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, muka surat 126. Nabi berkongsi impian dengan isteri. Anil Aswad qala li Ibnu Zubair kanat Aisyah tusiru ilaika kathira. Hadis ini perawi dia Aswad, kita kenal nama dia Aswad. Al-Aswad, dia berkata, pernah satu ketika Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, kata ke aku, kanat Aisyah tusiru ilaika kathiran. Aku tahu, begini bahasa kita lah, Aisyah banyak cakap benda bukan berahsia, benda yang eksklusif dengan kau. Banyak dia beritahu benda kat kau, orang lain tak tahu pun. Siapa Aswad ni? Ini menyebabkan kita nak kena kenal siapa Aswad. Walhal Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair ni cukup rapat dengan Sayyidatina Aisyah. Ibnu Zubair ialah anak saudara dia, anak saudara Sayyidatina Aisyah. Maknya Asma binti Abi Bakr, ayah dia Zubair bin Al-Awwam, hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Zubair ialah anak pertama, bayi pertama yang lahir apabila Nabi hijrah ke Madinah. Dan seawal dalam tahun yang pertama, mak dia Asma binti Abi Bakr tu hijrah ke Madinah dalam keadaan syarat mengandung. Dalam syarat mengandung, tuan-tuan. Nabi sampai dulu, kemudian barulah berhijrah tu sekumpulan. Antaranya kemudian berhijrah ila Asma dalam keadaan syarat mengandung sampai ke Quba. Quba hari ini kalau kita pergi berjalan kaki, hari ini dah ada jalan laluan dia, kan? Lepas ada Masjid Nabawi ada Quba Walk, 4 km
Itu jarak kita lebih kurang. Quba ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Quba tu beranak dia Asma. Beranak, lalu dia tak menyusu apa anak dia, minta orang pergi dapatkan Nabi, hantar anak tu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Jadi Abdullah bin Zubair ni dapat dulu. Benda pertama yang masuk dalam mulut dia ialah air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil dari tahnik itu. Ini Abdullah bin Zubair, tuan-tuan. Kemudian menjadi ulama, menjadi tokoh yang besar. Dan pada peristiwa ini, hadis ini konteks dia masa ni dia menjadi khalifah di Mekah. Ini sejarah, kita kata sejarah Islam. Sejarah ni bukannya segalanya indah, kan? Sebut sejarah Islam pun sama. Sebab itu kita tidak mudah-mudah kalau kita betul-betul mendalami sirah, mengerti sirah. Dia bukannya bahasa romantik. Cerita kalau sejarah Islam, makna tokoh kita ataupun watak utamanya Islam lah, Muslim lah. Cerita perang menang itu tak, bukan begitu. Sirah ini realiti. Dia ada masa kalah, ada masa sedih, ada masa berperang, ada masa bercakaran sesama kita. Sebagaimana sirah pertelingkahan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Termasuk dalam kita bagi sejarah pahit itu ialah ini, zaman selepas di tahun ke-64 Hijrah, selepas kematian Muawiyah. Muawiyah 20 tahun sebelum pada itu pemerintahan dia pemerintahan yang stabil. Akhirnya kita cari ialah kerajaan yang stabil. Stabil, meninggal dia, naik anak dia Yazid bin Muawiyah, itu start berlaku isu, kan. Start berlaku isu. Pecah wilayah Islam. Madinah Sayyidina Hussein bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkat diri menjadi khalifah. Ada orang bi'ah pada dia. Mekah, Abdullah bin Zubair pegang. Dan pusat kekuasaan Islam masa itu di Syam, di Damsyik pada ketika itu. Itu berlaku, dan ni sekali lagi berlakunya peperangan atau perang saudara, civil war, hatta sehingga menjadi tragedinya terbunuh Ibn Zubair, kan. Dia dibunuh di Mekah, disalib lagi keadaan dia. Mekah ketika itu dibaling dengan manjanik, naik daripada Jabal Abi Qubais itu diletakkan manjanik, catapult bahasa orang putih dia, kan, pelontar batu, kan, rubuh Kaabah dan Masjid Haram ketika itu. Ini zaman Ibn Zubair. Hadis yang kita baca ini ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, dia nak buat renovation di Masjidil Haram, Kaabah itu. Kena pula masa itu baru lepas berlaku banjir. Mekah tuan-tuan, dia lembah, dan Mekah bahkan Kaabah itu orang kaji hari ini, dia titik paling bawah. Lembah, laluan lain ni Wadi Ibrahim, daripada Jabal Nur sampailah ke melalui Mekah itu tempat Masjid Haram, sampailah ke ni. Dia kalau hujan di sana tuan-tuan, tempat kita kering, tiba-tiba jadi ada sungai, kan. Itu lembah, maksud lembah wadi, laluan sungai. Kering biasanya. Tapi kalau hujan dia bukan orang kata terbentuknya hujan ataupun laluan air itu secara orang kata sembrono, kejap naik situ, kejap muncul, tak. Dia tetap itu laluan dia yang sama. Itu panggil wadi. Mekah ni dia berada di pusat, di tengah-tengah wadi. Kalau hujan lebat je akan berkumpul air daripada bukit ni sampailah mengalir ni. Sebab itu berlaku banjir, runtuh Kaabah, tuan-tuan. Ini untuk kesekian kalinya Kaabah runtuh. Dan nak dibina semula. Jadi kat sini peluang Ibn Zubair, dia tanya Aswad. Tanya Aswad, kata Sayyidatina Aisyah dulu banyak cerita kat awak benda-benda yang rare gitu, benda-benda yang jarang. Fama haddathatka fil Ka'bah, itu soalan dia. Ada tak apa-apa yang disebut kepada awak tentang Kaabah? Barangkali Ibn Zubair, saya membayangkanlah, dia pun ingat-ingat lupa ada benda Nabi pernah sebut ataupun dia pernah dengar daripada Sayyidatina Aisyah sebut tentang Kaabah, tapi dia ingat-ingat lupa je. Jadi ditanya orang, yang ditanya ni Aswad. Kenapa Aswad? Aswad ni antara anak murid terkenal Sayyidatina Aisyah. Kita akan baca hadis, kita akan tengok dia punya siapa perawi-perawi dominan, perawi-perawi yang biasa daripada Sayyidatina Aisyah. Antara Urwah bin Zubair, antara Aswad, antara ada beberapa orang lagi, tuan-tuan. Aswad ni dia
dia tabi'in. Dia bukan sahabat Nabi, dia tidak berjumpa dengan Nabi, dan dia tabi'in tapi dalam kategori khas. Ini kalau kita tahu tuan-tuan, mukhadram. Tuan-tuan tahu mukhadram? Saya pernah sebut sebelum pada ni. Ada satu kategori tabi'in yang disebut mukhadram. Mim kha dha ra, mukhadram. Mukhadram ni ialah mana-mana orang yang usia dia hidup zaman jahiliah, dan dia ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi rasul, dia ada masa tu. Dia tahu dan dia Islam, tapi dia tak jumpa Nabi. Ini mukhadram. Sahabat Nabi, orang yang hidup pada zaman Nabi kan, dia sempat jahiliah, kemudian Nabi mengangkat dia rasul, dia beriman, dia bersama Nabi, dia melihat Nabi. Cukup digelar sebagai sahabat Nabi ni walau tak pernah Nabi tak kenal dia pun, tapi dia melihat Nabi SAW juga dikira sahabat. Ini minimum requirement digelar sahabat. Mukhadram, orang yang sezaman dengan itu, dia beriman dengan Nabi tapi dia tak jumpa Nabi, tak ada rezeki dia. Ini mukhadram. Yang tokoh mukhadram terkenal yang kita tahu ialah Uwais Al-Qarni. Dia orang Yaman. Nabi cerita tentang dia kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar kan. Nanti datang musim haji, kalau kau boleh jumpa kawan ni nama sekian-sekian ni, minta doa daripada dia. Ni kisah yang masyhur tuan-tuan. Walau dia orang Yaman, dia kisah dia nak pergi, nak jumpa Nabi dah. Ramai orang Yaman datang sampai berhijrah ke Madinah, kita tahu kan. Sahabat-sahabat daripada Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari kan, dan pindah satu kampung datang ke Madinah. Jadi ada lagi yang beriman di Yaman tapi tak datang ke Madinah. Nak datang, Uwais Al-Qarni nak datang, tapi masa tu dia jaga mak dia kan. Dan berkat jaga mak dia, doa dia mustajab. Ni Uwais, tokoh disebut mukhadram. Aswad tu begitu tuan-tuan, dia kategori mukhadram. Makna kata dia tu lebih berusia daripada Sayyidina Aisyah, tapi dia belajar banyak dengan Sayyidina Aisyah, menekuni kuliah ilmu dengan Sayyidina Aisyah. Jadi orang tahu ni anak murid yang tak pernah, kita kata ni kalau kelas ni, kuliah ni, ni anak murid tetap dia. Orang akan tanya dia lah, ni Aswad. Ibn Zubair sampai tanya dia. Saya sebut latar belakang tuan-tuan. Fama hadathatka fil Ka'bah? Ada tak apa-apa dia cerita kepada awak tentang Kaabah? Qultu, aku pun berkata, iaitu Aswad, qalat li, Sayyidina Aisyah pernah sebut kat aku, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi pernah sebut, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum, andai tidak sekiranya kaum kamu masih lagi baru, qala Ibnu Zubair bi kufrin, iaitu baru saja lepas keluar daripada zaman kekufuran, lanaqattul Ka'bah, nescaya aku runtuhkan Kaabah. Faja'altu laha babain, aku runtuhkan, sekadar runtuhlah, bina balik, aku akan buat dua pintu, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Fa fa'alahu Ibnu Zubair. Ibnu dengar hadis tu, dia pun buat, tuan-tuan rahmat Allah. Hadis ni ringkas. Dalam hadis kita sebut hadis yang kedua, ada perincian lagi macam mana bentuk Kaabah yang Nabi nak buat. Daripada ini saya rumuskan, saya letak tajuk tadi, Nabi berkongsi impian. Nabi buat tak? Nabi tak buat, tuan-tuan. Nabi sekadar luahkan angan-angan. Kalau letakkan aku ambil kira, masa tu baru saja umatmu, kaummu masuk Islam, aku runtuh dah Kaabah. Ni Nabi sebut ni masa Fathu Mekah. Masa Fathu Mekah, Nabi menguasai Mekah kan. Maknanya Nabi ada kuasa penuh dah. Kalau ikut Nabi tu nak runtuhkan Kaabah tu, nak bina semula balik, ikut acuan yang Nabi nak lah, iaitu acuan binaan model Kaabah Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi tak buat. Jadi kita kena kaji kenapa Nabi tak buat sebagainya. Yang betul Nabi buat, confirm Nabi buat, adalah Nabi hancurkan berhala-berhala, berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah ketika itu, dan juga dalam Kaabah. Zaman masa Nabi Fathu Mekah tu, berapa ratus, dari riwayat sebut 360. Allah A'lam tu bilangan tu, orang kata exact ataupun dia ada exaggerate tu, tak, Allah A'lam. Tapi secara riwayat sebut 360 berhala sekeliling,
Dan yang pasti dalam Kaabah itu juga ada berhala, kan? Berhala Hubal. Berhala Hubal besar. Dan juga ada gambar beberapa tokoh, antaranya gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Diletakkan pula azlam, tabung anak panah. Dia orang masuk Kaabah untuk apa? Untuk nak cabut, untuk nak tilik nasib. Cabut ni, okey, nak pergi, nak perang tak ni, menang, cabut, okey, menang. Macam jadi itu Nabi sangat marah orang yang mereka-reka hal itu. Baik, itu keadaan yang tu Nabi buat betul. No kompromi. Bab syirik, no kompromi. Bab khurafat, no kompromi. Itu Nabi buat betul. Bahkan Nabi kuasai Mekah itu, ibarat Nabi kuasai seluruh jazirah ketika itu. Nabi hantar Sariyah ke merata sampai keluar, pergi runtuhkan Uzza, kan? Khalid bin Al-Walid pergi runtuhkan Uzza di luar Mekah, kemudian di tempat-tempat yang lain yang ada berhala-berhala kuil-kuil masyarakat Arab ketika itu. Sebenarnya kenapa hari ini ada orang ada gerakan mengambil hadis itu nak buat dalil. Macam contoh di Afghanistan, ada di ni, bila kuasai negara tu dia runtuhkan kuil-kuil. Adakah boleh? Ini dia perbincangan lah. Wallahu alam, secara kita tengok secara umum tidak semudah itu untuk nak guna hujah ni. Zaman Nabi sebenarnya tuan-tuan, agama asal orang Arab agama Nabi Ibrahim, agama Hanafi. Mereka tahu agama Hanif. Mereka tahu, cuma mari satu zaman tu Amr bin Luhai yang introduce berhala lalu bercampur. Mereka tahu secara asalnya agama kami agama Nabi Ibrahim, tapi mari tepuk tambah ini ni. Makna apabila berlaku tadi, cuma orang kata tidak ada political will, tidak ada kehendak desakan politik untuk mengubah keadaan itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai negara ketika itu, lalu diruntuhkan, dihapus dan segala itu, maka tidak ada tentangan. Tahu dah. Mereka mengaku dalam masa sama ikut Nabi Ibrahim, tapi ada ikut adat juga. Itu sebenarnya itu tak ada isu. Hari ini kita tidak boleh guna dalil itu semudah, hujah itu semudah-mudah ni. Kita kuasai contoh negara kita pergi runtuh kuil Hindu, kuil ni tak. Mereka asalnya untuk agama mereka. Lain, kita ada pertimbangan yang lain. Itu isu yang lain, tuan-tuan. Baik, kembali kepada hadis kita ini yang pada bahagian yang Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah, kalaulah tak kerana kaummu masih lagi baru masuk Islam, nescaya aku akan runtuhkan Kaabah, aku akan buat begini. Itu impian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam Kitabul Ilm, bab meninggalkan pilihan kerana bimbang ada pihak tidak memahaminya sehingga melakukan kesalahan yang lebih besar. Ini kita baca syarah Ibn Hajar Al-Asqalani dan ulama bincang lain. Hadis ni ataupun peristiwa yang Nabi buat ini, atau bukan peristiwa Nabi buat, satu tindakan yang Nabi tak buat, ini mempunyai hikmah yang sangat besar, tuan-tuan, membentuk prinsip kepada kita. Ada keadaan yang perkara itu betul, tapi kita tak buat. Sebab kalau buat, ada kemungkinan lebih dahsyat berlaku. Sebagai tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak semata-mata, lantak aku buat benda betul, aku ubah ni. Tak semudah itu, tuan-tuan. Ni Imam Bukhari rumuskan ni. Ambil hadis letak dalam bab, letak tajuk tu. Meninggalkan pilihan kerana bimbang ada pihak tak memahaminya sehingga melakukan kesalahan yang lebih besar. Ini nak bincang panjang tentang prinsip ini, tuan-tuan, di kuliah yang lain. Ala kulli hal, kita akan tengok tindakan Nabi itu konsisten, iaitu dari sudut persepsi. Nabi dia bukan sekadar Islam lah Nabi bawa ini, tapi dia bukannya keras, bukan keras lantak lawan nak kata apa, tak. Ada yang tidak kita sebut kompromi, itu ya. Ada baginda yang tidak boleh kompromi, bab syirik, bab khurafat, bab ni, itu tidak kompromi. Orang nak bangkang ke kata ini nenek moyang kita dah tradisi, itu tidak ada kompromi. Tapi selain daripada itu ada ruang-ruang dia, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi kita akan tengok, tuan-tuan. Ada contoh apa lagi? Nabi SAW, kalau kira Nabi boleh ambil tindakan kepada munafik, kan? Abdullah bin Ubay bin Salul atas
apa pengkhianatan yang dia buat ni. Memang confirm dia tu munafik. Nabi pun tahu dan dicadangkan, tu bunuhlah saya. Nabi tak nak. Bukan, aku tak nak orang kata nanti Muhammad membunuh kawan dia, Muhammad membunuh orang dia. Ni raja kejam ni, ketua kejam ni, tak suka kepada pengikut dia, dia bunuh. Itu persepsi. Sebab orang luar tak tahu. Orang luar tak tahu yang realiti sebenarnya. Itu tindakan Nabi tak ambil. Ada lagi beberapa antara yang ni tuan-tuan. Baik. Ini hadis yang pertama. Kita baca hadis yang kedua, kisah dia yang sama juga tuan-tuan. Bayan bin Amru menceritakan kepada kami bahawa Yazid pernah menceritakan kepada kami bahawa Jabir bin Hazim pernah menceritakan kepada kami bahawa Yazid bin Rumman menceritakan daripada Urwah, daripada Aisyah, bahawa Nabi satu ketika berkata kepadanya, ini hadis ini Siti Aisyah pula kata kepada Urwah bin Zubair kita sebut tadi, dia adik kepada Abdullah bin Zubair. Dia kata, wahai Aisyah, ni Nabi kata kepada Sayyidina Aisyah, yang Sayyidina Aisyah ceritakan kepada anak saudara dia, wahai Aisyah, kalaulah bukan kerana kaum awak masih baru keluar dari jahiliah, tentu saya sudah arahkan agar Kaabah dirobohkan. Selepas itu saya masukkan semula bahagian yang pernah dikeluarkan, saya akan biarkannya sama dengan permukaan tanah. Saya akan buat 2 buah pintu, pintu sebelah timur dan pintu sebelah barat. Saya akan bina semula atas tapak asal Ibrahim. Hadis inilah yang membawa Abdullah bin Zubair merobohkan Kaabah. Yazid berkata, kita baca hadis ini dulu. Yazid berkata, aku melihat sendiri ketika Ibnu Zubair merobohkannya, kemudian bina semula. Beliau masukkan sekali dengan Hijr Ismail. Sungguh aku dapat tengok tapak asal Ibrahim berupa batu seperti bonggol unta. Jarir berkata, jadi aku bertanya kepadanya, yakni Yazid bin Rumman, mana tempatnya? Beliau pun membalas, biar aku tunjukkan kepadamu sekarang. Kemudian aku bersamanya masuk ke dalam Hijr. Beliau menunjukkan pada suatu tempat, kata beliau, inilah tempatnya. Jarir melanjutkan, lalu aku mengukur jaraknya dari Hijr dengan kira-kira jaraknya sekitar 6 hasta. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab Haji, bab keutamaan Mekah dan bangunannya. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada perincian yang tidak ada dalam hadis pertama kita baca tadi, kan? Macam mana rupa Kaabah yang Nabi nak bina. Pertama kita kena tahu dulu bentuk Kaabah yang asal ataupun yang sebelum pada Nabi nak rombak itu, kan? Kaabah jahiliah macam mana? Kaabah jahiliah, zaman jahiliah sebelum Nabi nak rombak itu adalah sebagaimana Kaabah hari ini, ya. Kaabah ini itulah rupa dia, tuan-tuan. Tinggi-tinggi tu kali ada lebih tinggi sebab zaman Saudi baru dia buat 2 saqaf, 2 bumbung, tapi agak tinggi begitu. Ada satu pintu, kan? Kita bayangkan Kaabah hari ini dan petaknya begitu, kan? Ada lengkung untuk hatim atau Haji Ismail. Itulah Kaabah asal dia. Nabi nak rombak yang ni, tuan-tuan, bentuk ni. Nabi nak buat macam mana, tuan-tuan? Yang disebut sini, pertama Nabi nak masukkan semula Hijr yang asalnya memang tu zaman Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya tidak ada lengkung, tuan-tuan. Tidak ada lengkung dibuat. Jadi tuan-tuan bayang, Kaabah tu dia jadi lebih panjang. Tu ada gambar mudah. Tuan-tuan cuba bayangkan di sebelah Haji Ismail dia lengkung tu, kan? Perasan tak dia ada 3 lampu hijau? Nampak? 3 lampu hijau, lepas tu hujung sana, kan? Okey. Lampu hijau yang berkembar yang dekat sekali dengan dinding itu ialah had Kaabah yang sebenar. Di situ itu had Kaabah yang sebenar. Jadi kalau diroboh yang itu, tuan-tuan, jadi dipanjangkan Kaabah sampai sampai orang kata pergi ke lampu hijau itu. Jadi Hijr selebihnya tu dibuang. Itu maknanya kita akan tengok Kaabah ini dia bersifat segi 4, kan? Segi 4 tepat. Itu bentuk asal Kaabah yang Nabi Ibrahim buat, yang Nabi nak buat. Itu satu, kan? Kemudian Nabi nak bina tu pula, Nabi nak bina lantai tu betul-betul lantai. Hari ini Kaabah hari ini pintu dia 2 meter atau 2 meter dari paras tanah, kan? Nak buka tu kena ada bawa kursi ni, meja ni, apa, tangga khas. Nabi nak level, ground level punya ni.
Sebagai asal. Dan Nabi nak buat dua pintu. Pintu masuk depan tu betul, satu pintu belakang. Sebelah dinding antara rukun Iraqi yang Syam dengan Syam dengan rukun Yamani. Itu Nabi nak buat, tuan. Ini sebab ini ialah binaan asal zaman Nabi Ibrahim, tapi Nabi tak buat, tuan. Baik. Abdullah bin Zubair buat. Dia buat. Tapi kenapa sekarang dah berubah? Sebab tak lama dia buat, dia pegang khilafah tahun 64, sekitar tu 65 siap. Tak lama lepas tu berlaku perang. Berlaku perang Yazid, khalifah ketika itu, hantar Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi serang Mekah ketika itu. Berlakulah peperangan, ramai orang mati dalam tu, dan kita sebut Kaabah runtuh. Akhirnya kuasai semula Mekah. Abdullah bin Zubair itu dibunuh dan Kaabah dibina semula mengikut binaan asal atau Quraisy. Kerana sangkaan khalifah ketika itu bahawa Ibn Zubair buat bid'ah, buat benda ni, awak saja reka-reka ni, lalu dibina yang asal. Kemudian baru tahu betul yang Ibn Zubair buat, maka tapi dikekalkan keadaan itu. Ibn Zubair, masya-Allah, saya tuan doakanlah, saya tengah duk pulun buat buku kan, buku Teroka Mekah ni, memang sekarang duk bergelumang dengan buku-buku rujukan tentang itu. Baru dah baca Akhbar Mekah Al-Azraqi, Akhbar Mekah Al-Fakhi. Ni dua kitab induk sejarah Mekah tahun 300 Hijrah. Ini kita nak mengajar tentang sejarah Mekah. Ini kitab asas, kitab induk dia. Kemudian sekarang baru habis satu jilid daripada 6 jilid kitab Tarikhul Qawim, yani Syekh Muhammad Tahir Al-Kurdi. Dia buat buku sejarah Mekah zaman dia orang zaman peluasan Saudi. Jadi nampak perubahan itu berlaku tinggal daripada hari ini. Jadi tuan-tuan doakan. Jadi benda ni menjadi tumpuan saya pada hari ini untuk kita tengok kat dia, menarik tuan-tuan. Baik, itu cerita dia. Dan usaha untuk nak kembalikan semula Kaabah sebagaimana yang Nabi nak itu berlaku. Kemuncaknya pada zaman Harun Ar-Rashid kemudian. Tapi dia minta fatwa, minta nasihat daripada Imam Malik ketika itu. Imam Malik tak bagilah. Imam Malik kata tak nak jadikan Kaabah itu sebagai mal'ab lil muluk. Jadi permainan daripada untuk raja-raja. Naik raja lain buat tukar, naik raja lain tukar. Jadi dikekalkan sehingga begitulah pada hari ini. Tuan-tuan rahmati Allah. Ya. Jelas. Kita berhenti setakat ni yang untuk hadis ni. Boleh tuan-tuan? Saya takut jadi ni. Jelas tuan dah? Boleh. Boleh. Kita masuk hadis yang berikutnya. Asam Garam 45, Nabi berkongsi kebimbangan dengan Zainab. Pelengkap kepada aspek tadi, kita berkongsi angan-angan, harapan sesama suami isteri. Dalam sama juga ada ketika kita berkongsi kebimbangan dengan pasangan kita. Sebagaimana Nabi SAW juga lakui hal ini. Wakilnya daripada hadis ini, tuan-tuan. عن ابن شهاب عن عروة بن زبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فازعا. Saya saja panjangkan perawi-perawi ini untuk kita kenal, tapi saya tak sempat, tuan. Daripada Ibn Shihab, dia riwayatkan daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair pula riwayat daripada Zainab binti Abu Salamah. Dan Zainab binti Abu Salamah riwayatkan daripada Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah riwayat pula daripada Zainab binti Jahshin. Baik, siapa ni tuan-tuan? Ya. Asalnya kita ambil daripada awal. Asal cerita ni cerita Zainab binti Jahshin, isteri Nabi. Pengalaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia cerita, dia kata satu hari Nabi masuk ke rumah aku, jumpa aku dalam keadaan Nabi gemetar, panik, fazi'ah ni panik, gemetar. Baik, itu cerita dia. Dan
yang ni riwayat kita ni, Zainab binti Jahsyin cerita kepada madu dia, Ummu Habibah juga isteri Nabi kan. Isteri Nabi ni Ummu Habibah ceritakan pula, lalu diambil oleh Zainab binti Abu Salamah, anak tiri dia, anak kepada Ummu Salamah. Anak Ummu Salamah ceritakan kepada Urwah bin Zubair, anak saudara dia jugalah kalau kiranya, sebab anak saudara madu dia Sayyidatina Aisyah. Dan Urwah bin Zubair ceritakan ni kepada Ibnu Syihab. Ni ulama tabi'in, tuan-tuan. Ni riwayat keluarga daripada isteri kepada madu dia kepada anak saudara, anak tiri dia kepada, insya-Allah ni suasana perpindahan ilmu itu, tuan-tuan. Baik, yang berikut kita mungkin boleh sebut Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri tokoh besar dalam ilmu al-Islam. Hadis-hadis kita ni akan lalu nama-nama antara tokoh ni, antaranya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi kita kenal dia ni siapa. Bahkan dia ni sahabat Nabi, sebagai sahabat Nabi juga belajar sirah daripada dia, sebab dia sangat menguasai sirah. Dia tahu seluk-beluk tentang sirah ni. Ini Ibnu Syihab Az-Zuhri. Satu catatan yang menarik saya letak di sini, dia tuan-tuan, kata Abu Zinad sahabat dia, kunna natuf wa Zuhri 'ala al-ulama wa ma'ahu alwah wa suhuf yaktub kullama sami'. Ibnu Zuhri ni dia, kalau kita batch ulama zaman dia, sezaman dengan dia tokoh lah, best student lah kemudian. Dan daripada cerita Abu Zinad kawan dia kata, kami bersamalah dengan Zuhri ni, ikut kelas, pergi kuliah ke kuliah, natuful ulama, kami round ulama, pergi kuliah ni. Beza dia kata, kami pergi dengar lah. Tapi Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri masa tu dia bawa pergi mana saja, dia bawa alwah, dia bawa papan, dia bawa suhuf, dia bawa lembaran helaian kertas, dia catat. Wa yaktub kullama sami', dia salin je apa saja yang dengar. Ini Ibnu Syihab Az-Zuhri, extra effort dia, usaha lebih dia dalam bentuk ilmu. Sahabat dia yang lain mungkin dengar, jadi ada yang ingat-ingat lupa, dia ditulis. Dan ini antara menjadi asbab dia menjadi ulama besar kemudian, tuan-tuan. Jadi kita akan tengok kita kena kaji proses menuntut ilmu para ulama ini. Dia hebat, dia hebat. Sebab apa dia hebat tu? Yang tu kita kaji. Kita bukan sekadar orang kata mengagumi. Kan Imam Syafi'i, dia adalah kelebihan dia sikit banding orang lain, mudah ingat apa semua, tapi usaha dia tu menghafal, kan. Imam Al-Bukhari, ulama besar, orang test keilmuan dia, orang test hadis yang dia hafal. Kita tahu kisah dia kan, orang campur aduk riwayat, bagi tahu kat dia, aku tak tahu, yang aku tahu riwayat sekian, ni hadis dia, riwayat sekian. Dia boleh ingat, susun balik, tuan-tuan. Satu hari ada orang tanya dia, apa rahsia dia kuat ingatan? Soalan yang orang tu tanya tu pula orang kata bukan provokatif, tapi dia menyucuk lah. Dia kata, ada orang kata rahsia tuan kuat hafalan tuan minum jus balazuri. Saya baru jumpa perkataan tu, balazuri, jus balazuri. Orang duk kata tuan itulah rahsia kuat ingatan tuan tu. Dia senyum, dia kata tak. Dia kata murajaah, tuan, baca hafal, banyak mengulang. Itu kan. Jus balazuri ni saya cari maklumat apa maksud dia, iaitu jus gajus. Balazur ni lah pokok gajus, buah gajus. Water tu gajus, balazur. Masa tu dia menjadi produk minda kan. Produk minda. Hari ni kita kismisnya apa semuanya itu di kempen lebih-lebih. Budak usaha tak seberapa tapi duk makan kismis tu lebih. Tak jadi apa pun. Kita ada orang kita, orang bukan Islam, Cina, India, best student, tanya ada makan kismis, tak ada pun. Tapi ingatan kuat, exam score macam mana? Usaha kita tu tak sama. Kita ni banyak nak usaha mudah bab makan. Tuan-tuan rahmatullah, saya bukan nak ni, tapi sepanjang saya menghafal Quran, saya tak jaga makan. Bukan dalam nak kata kita ni kuat apa, menangis tau hafal Quran, menangis. Tapi bab makan, orang duk jaga makan, saya tak. Sahabat saya ada seorang, dia kuat makan, kuat jaga makan. Ni tak habis-habis apa Quran dia. Bukan nak lekeh kan dia, tapi usaha tu tak sama. Tapi dia usaha bab makan tu lah.
saya ingat kami bukan sebilik tapi pernah ni saya masa saya makan Maggi, kita lah hidup belajar duit jaga kan, kita makan Maggi, oh dia kata tak boleh makan Maggi, tak kuat ingatan. Saya duk makan Maggi memang boleh seminggu tu duk makan Maggi, ada itulah makan penyelamat lah ujung-ujung, tapi habis juga Quran. Kita usaha yang sepatutnya tuan-tuan. Jadi anak kita, cucu kita untuk mengaji, ya, jaga makan dia jaga makan sini, tapi yang lebih utama tadi usaha proses ilmu itu, menghafal, membaca, murajaah secara konsisten dan kerap, itu yang utama tuan. Baik, ini Ibn Syihab Az-Zuhri. Dia menulis, dia mana beri fokus dalam setiap kuliah yang dia ikuti. Tuan-tuan rahmat Allah. Ini pengenalan tentang apa watak-watak. Ini perawi-perawi. Baik. Daripada Zainab binti Jahshin, isteri Nabi Ummuna Sayyidatina Zainab binti Jahshin, sepupu Nabi, orang paling rapat hubungan kekeluargaan dengan Nabi dalam kalangan isteri Nabi, dan dia nikah dengan Nabi pun istimewa, sangat-sangat istimewa, direct daripada Al-Quran, kan? Daripada wahyu, daripada langit, tuan-tuan. Dia berkata ni, Nabi masuk, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Satu hari Nabi masuk, jumpa dia dalam keadaan gemetar, panik, tuan-tuan. Yaqul la ilaha illallah. Nabi sebut masa tu la ilaha illallah, keluar keluhan. Di sini kita boleh ambil istifadah, iaitu apabila berlaku benda yang kita tak sonok, kita luahkan dalam bentuk tahlil. Tahlil bukan sekadar time nak ada kematian, itu bincang. Tapi kita jadikan sebagai, orang kata itu latah, benda yang kita Allah bimbang, la ilaha illallah, apa yang berlaku ni, kan? Tak apa. Itu sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luahan Nabi ketika itu, Nabi mula dengan sebut la ilaha illallah. Wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Menarik apa sajak rima Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi kata, celakalah bangsa Arab kerana keburukan yang semakin mendekat. Dan Arab di sini sudah tentu merujuk kepada orang Islam lah ketika itu. Bangsa orang Islam yang pada masa itu Arab. Celakalah kita semua ni akibat keburukan yang semakin menghampiri. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhih. Hari ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terbuka sedikit benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha. Nabi gulungkan, Nabi bulatkan apa ibu jari Nabi dengan jari selepasnya. Ibu jari Nabi, jari selepas dia Nabi gulungkan. Ni bahasa perawi kita. Kalau kita buat inilah, buat tanda okey, kan, itu Nabi gulung. Jadi Nabi nak sebutnya besar ni, apa benteng Ya'juj dan Ma'juj dah terbuka. Hadis peristiwa ini kita kena gabung dengan riwayat yang lain, bagi Nabi cerita tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan bagaimana usaha hari-hari Ya'juj dan Ma'juj tu, mereka cuba nak tebuk, kan, nak tebuk apa benteng mereka. Tebuk sampai tu dah malam dah balik mereka. Apa esok sambung balik tengok tempat yang mereka tebuk tu elok balik. Ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala, usaha lagi. Tapi hari yang Nabi sebut ini, yang mereka usaha ketika itu terbuka tu, datang esok kekal. Tak tahulah, itu zaman Nabi 1400 tahun dulu. Hari ini kita tidak tahu besarnya dah buka besar mana, dan kita meyakini, mengimani tentang antara perkara asyratus sa'ah, perkara akhir zaman yang akan berlaku, akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan kalau mungkin tanya saya, Ya'juj dan Ma'juj dah keluar ke Ustaz? Saya kata tidaklah. Sebab ada ilmuwan mengatakan dah keluar. Ini perbincangan yang lain, tuan-tuan. Baik. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang apa yang sedang berlaku, walhal jauh. Kalau kita kata sekarang ni 1400 tahun tak berlaku lagi, tapi benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihat kepada Nabi itu benda yang menggerunkan. Ya'juj dan Ma'juj ni macam mana sifat dia, kita baca hadis Nabi sebut perangai mereka macam mana, apa yang kerosakan mereka buat, itu menimbulkan orang kata ketakutan, kegerunan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh rasa gitu. Sampai itu Nabi bimbang.
Baik. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Rupanya ini sebab Nabi bimbang, Nabi gemetar, fazi' tadi. Nabi luahkan. Ini sebut Nabi berkongsi kebimbangan dengan isteri. Baik. Yang menariknya selepas pada itu, tuan-tuan. Qalat Zainab bintu Jahshin. Faqultu. Zainab bintu Jahshin pun kata, ditanya, "Ya Rasulullah, anuhliku wa finna salihun?" Wahai Rasulullah, adakah kita akan binasa juga walhal masa kata berlakunya itu ramai lagi orang baik-baik, ramai lagi orang kita yang baik-baik? Qal, Nabi pun jawab, na'am, ya, idza kathura al-khabath, apabila berleluasanya keburukan. Ini penting, tuan-tuan Allah. Baik, hadis ni hadis sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab hadis yang meriwayatkan tentang para nabi dan dalam bab kisah Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita orang kata merenung pada bahagian akhir ini, pada soalan Sayyidina Zainab binti Jahshin tentang hal ini, kerana dia patut menjadi perhatian dan dia perhatian kita semua, tuan-tuan. Sayyidina Zainab binti Jahshin tanya soalan ni, seolah-olah soalan tu ditanya daripada yang dirasa Nabi sebut tu. Makna kata, tak lama ni benda berlaku ni. Nabi sebut syarrin qad iqtarab, keburukan yang semakin dekat. Masa tu masa zaman Nabi masih hidup. Sahabat Nabi, orang kata itu menguasai Madinah. Orang kita ni zaman orang baik-baik ni, jauh daripada zaman jahiliah. Andai kata berlaku turun betul-betul Ya'juj Ma'juj tembus keluar daripada tembok itu, adakah kita hancur? Kita ramai orang baik-baik lagi sekarang ni. Merujuk pada kita itu, Nabi jawab secara umum, ya, sekiranya keburukan itu yang bermaharaja lagi. Ini menarik, tuan-tuan Allah. Saya ada buat beberapa catatan kat sini. Antara ni, tuan-tuan, kita tengok dalam Al-Quran, antara tersebut dalam surah Hud ayat 117. Surah Hud ayat 117, tuan-tuan. Apa Allah sebut? Dan ini sunnatullah, janji Allah tidak orang kata mungkiri. Ini sifir dia dalam pengurusan alam ini. Allah sebut, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Betul tak? Surah Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu takkan sekali-kali membinasakan satu tempat, satu kota itu bi dhulmin, dengan kezaliman, dengan tak patut, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya muslihun. Dan perhati perkataan muslihun. Muslihun beza dengan salihun. Sayyidina Zainab tanya tadi, adakah kita akan hancur juga, musibah itu akan menimpa kita juga, walhal dalam kalangan kita masih ramai salihun, orang salih. Salih, muslih beza, tuan. Salih orang baik, kita lah orang baik. Semua orang baik, solatnya ini orang baik. Muslih, dia orang baik, tapi dalam masa sama dia buat kebaikan, dia kempen ke arah kebaikan. Ada beza, tuan. Yang nak kata, tuan, kalau orang soleh jaga diri sahaja, dia buat tak lantaklah orang lain rosak ke apa, tak apa, aku nak jaga diri aku je, itu belum tentu selamat. Yang ni sebut salihun. Kalau kita lantaklah tempat kita ataupun negara kita ni orang jahat apa kuasai, tak apalah, kita cukup solat ni, pergi umrah pun cukup, bawa diri saja, tunggu sampai masa ajal bertemu Allah SWT. Belum tentu, tuan-tuan Allah. Yang Allah sebut muslihun, kena jadi muslih, orang kita buat baik, pembaikan, orang yang mengubah. Ini disebut amar ma'ruf nahi munkar. Ini sebahagian prinsip dalam agama kita sebagai orang beriman yang sebenar-benar dia bukan bawa diri dia saja, dia kena ada prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Benda baik dia kempen,
kuliah ni, benda baik ni. Benda mungkar dia kena cegah, kena kempen untuk halang benda itu, tidak dibiarkan. Jadi dia bukan soal aku nak baik seorang diri aku sahaja, tak. Kita kebimbangan kita melibatkan diri kita tu, sebab itu kita usaha ajak orang, kita usaha benda tak betul, buat benda yang contoh berlaku benda yang khurafat, benda yang syirik ataupun mendekati syirik tempat kita usaha untuk ubah, untuk cegah. Itu berkaitan dengan kita. Kalau kita lantaklah dia nak syirik masuk neraka, tak, bukan itu sikap kita yang sepatutnya, tuan rahmat Allah. Buang sampahnya macam-macam contoh, tapi prinsip tu kita kena muslih. Jadi soal muslih tidak cukup sekadar salihun. Yang kedua, tuan rahmat Allah, kita nak bawa ke satu kisah dalam Al-Quran yang selalu kita dengar, kita tahu, tapi kita mungkin terlepas bahagian ini. Saya secara umum dia, kita ingatkan untuk diri kita, tuan-tuan. Dalam Al-Quran di beberapa tempat Allah ulang sebut tentang kisah Ashabus Sabt, ahli atau penduduk hari Sabtu, kan? Tahu tuan-tuan, kisah zaman Bani Israel terdahulu, ada satu kelompok masyarakat yang duduk di tepi pantai, yang kerja dia nelayan, kan? Lalu turun syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka tak boleh pergi tangkap ikan hari Sabtu, kan? Lalu mereka buat helah, kan? Itu kisah Ashabus Sabt. Lalu kemuncaknya kisah tu, apa yang berlaku pada mereka? Qiradah, jadi keldai, jadi qirah, jadi apa? Jadi kera. Itu kemuncak dia, tuan-tuan. Baik. Saya nak buat, tuan-tuan, untuk ingatan kita semua, dalam penceritaan kisah itu ada bahagian yang patut menjadi, orang kata, teguran kepada kita. Tuan-tuan pergi pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 164 hingga 166. Jumpa, tuan-tuan. Bisa minum aja. Kita berhenti awal sikit. Oh, tak awal dah ni. Kita nak berayat ni. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibahum 'adzaban shadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini dialog. Ada dialog yang Allah abadikan, dan kita bukan selama kita baca sekali lalu sahaja, tapi ini ada pesanan yang penting. Idh qalat ummatun minhum, ketika satu puak dalam kalangan mereka berkata, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa kamu duk sibuk-sibuk duk nasihat mereka? Mereka satu kaum yang Allah akan musnahkan mereka, ataupun Allah akan beri azab, timpakan azab pada mereka dengan azab yang pedih. Ini satu kelompok. Nak kata, tuan-tuan, peristiwa Ashabus Sabt tu, apabila satu golongan, dia bukan semua, satu golongan dalam masyarakat dia tu buat, orang kata, melanggar syariat, pergi juga, bukan dia pergi mancing hari Sabtu, kan, tapi dia buat helah, tahan perangkap Jumaat, hari Sabtu cuti, Ahad tu pergi ambil, itu helah. Mana sebenarnya yang dilarang, dia buat helah. Lalu apabila satu puak ni orang yang tak terlibat, mereka terpecah kepada dua, tuan-tuan. Terpecah kepada berapa? Satu mungkin yang menyokong, ya. Dia tak terlibat tapi ahli keluarga apa, okey, so okey juga ni keadaan ni, okey, menyokong. Kemudian ada satu pihak yang menentang, yang tak setuju. Tak kena ni. Yang tak setuju, tuan-tuan, dia pecah pada dua. Satu pihak, okey, aku tak setuju dan lantaklah, aku tak kisah. Engkau nak buat benda yang jahat, lantak kau, Allah akan timpakan azab pada engkau. Ini satu pihak. Ada satu pihak lagi, dia tak setuju dan dia amar ma'ruf nahi munkar. Dia pergi nasihat, tak boleh, tak kena, tak ni. Ini dua kelompok ni. Dialog ini berlaku antara dua kelompok ini. Sebab itu ummatun minhum, satu kelompok ni yang dia tak setuju tapi dia biarkan, dia kata kepada kawan mereka, lima ta'udhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Buat apa duk sibuk-sibuk nasihat mereka? Nanti Allah hancurkan mereka juga, azabkan mereka juga, kan? Ini prinsip. Apa jawabnya? Qalu,
Lalu kumpulan ni pun menjawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka berkata, mudah ini menjadi ma'dzirah, menjadi alasan di depan Tuhan kita nanti. Satu, wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan mereka bertakwa, mereka berubah. Ada dua sebab kenapa kita nak sibuk jaga tepikai orang ni. Pertama, yang utamanya ma'dziratan ila rabbikum, mudah-mudahan ini menjadi hujah kita. Andai kata nanti, dan itu andaiannya ditanya, kenapa kau tengok, kau tahu jiran kau tahu orang kampung kau buat benda tak betul, tapi kau tak ada usaha larang, apa nak jawab tuan? Ada alasan kita. Ini itu sebab kawan mereka ni nasihatkan juga supaya ma'dzirah, menjadi keuzuran, menjadi alasan kepada kami dah usaha ya Allah, tapi kawan kami tak dengar, tak ada apa. Dan mudah-mudahan mereka bertakwa, mereka berubah. Jadi kisah ashab sebahagian ini penting, dia untuk kita. Kisah tu dia bukan sekadar kita mahir teruknya Bani Yahudi. Di celah-celah tu dia ada pengajaran untuk kita. Kita nak jadi yang mana? Sudah tentu kita tidak menjadi golongan yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Tinggal lagi kita golongan yang membenci orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. Cuma golongan yang membenci, yang tidak terlibat sama ni ada dua. Sama ada yang biar saja ataupun yang usaha untuk baiki. Kita nak duduk yang mana tuan-tuan? Yang ni secara orang kata terselit daripada kisah itu ada dalam ayat ini, surah Al-A'raf ayat 164 hingga 65 daripada 6. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi standard yang Nabi sebut, idza kathural khabath, apabila bermaharaja lelanya keburukan. Saya bercatat kat sini apa syarah ulama tentang hal ini, apa maksud kathrul khabath, keburukan itu bermaharaja itu, apa maksud dia? Keburukan itu ada dua. Pertama, manusia, insan, yang kedua amal. Apabila orang jahat tu lebih menguasai, mendominasi, itu satu keadaan. Ataupun apabila satu amal buruk itu yang lebih mendominasi. Itu dua. Sampai kita perhati pada orang, sama ada orang jahat ataupun orang buruk ini yang lebih nampak menguasai negara, menguasai negeri, menguasai ini satu, ataupun keburukan itu sendiri. Benda paling besar tuan-tuan rahmat Allah hari ni lah kalau kita nak bincang rasuah. Ini khabath tuan-tuan. Saya cukup tak selesa kalau bincang-bincang, orang sebut macam baru juga kuliah di tempat lain, bersembang dengan seorang datuk, dia bekas orang besar lah, pencen. Sembang dengan dia, kita nak orang berusia, sembang dia tu ibarat kata putus asa lah. Kata tak boleh buat apa dah. Apa rasuah ni dia root dah mengakar umbi. Betul tuan-tuan. Kata saya nak cakap tapi dia orang besar, kita adalah hint-hint kita sebut ni. Saya sebut kat dia. Betul, ialah rasuah. Nak jadi sebagaimana hari ni yang Datuk kata mengakar umbi. Dia buat contoh banyak lah, dia berurusan macam-macam lah, dia cerita dengan kerajaan sekarang semua gitu. Nak jadi macam sekarang tu, Datuk makan puluh tahun. Dia bukan jadi overnight kan. Ini esok terus jadi orang ni, tak, makan puluh tahun. Maka kata, kita kena cuba usaha jugalah. Sebagaimana untuk rasuah itu mendarah daging, menjadi mengakar umbi sama mungkin 40 tahun ini, usaha kita pun kena banyak tu lagi ya. Paling tidak kena usaha untuk membanteras rasuah apa semua ni juga makan masa lah. 20, 30, 40 tahun juga, bahkan lebih. Maknanya kita tidak ada masa untuk putus asa. Jadi jangan, saya tak selesa apa teruk sangat dah, kita tak boleh buat apa dah ni. Betul tuan-tuan, teruk tuan-tuan. Saya nak kata kita ada pengalaman masing-masing tuan-tuan. Kalau tak ada orang kata wang pelincir, tak gerak kan. Terpaksa juga. Dia Datuk ni dia anti lah benda tu, tapi kerja dia banyak tersangkut lah. Saya takkan, saya ingat hadis Nabi, saya ingat hadis Nabi, rashi wal murtashi fin nar. Orang rasuah, orang berasuah dalam neraka sebab ni. Duduk marah itu, tapi tuan-tuan kita kena buat sesuatu. Diri kita sentiasa nasihat anak cucu kita jangan terlibat rasuah. Mungkin zaman kita ni tidak berubah sangat, 20, 30, 40 tahun. Dan usaha yang kita buat ni tuan-tuan, berubah, kita tahu. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan generasi kita yang ini betul-betul bebas daripada rasuah.
ataupun kita usaha ni menjadi ma'dzirah, menjadi alasan kita demi Allah Ta'ala nanti kenapa kau tak buat sesuatu kan. Tuan rahmat Allah. Itu saya berhenti setakat itu. Habis hadis kita, sebab hadis yang berikutnya dia masuk tema yang lain dah. Kita berhenti setakat ni dua hadis yang kita boleh gabungkan sekali dalam rumah berumah tangga menghadapi suasana keadaan susah senangnya. Ada ketika kita berkongsi impian, harapan, angan-angan dengan pasangan, dan ada ketika kita berkongsi kebimbangan dengan pasangan, dan ini kita sebut sunnah berkeluarga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ummul Mukminin. Saya berhenti setakat ni tuan-tuan, dan saya mohon izin lepas syak saya terus gerak tak sampai rumah lagi. Sekadar itu saja. Ada soalan? Kalau ada soalan. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan boleh? Tanya boleh, jawab boleh tentu. Jadi kalau sekarang pun dia masih senang banjir lah. Jadi yang kata Mekah senang naik hilang, yang itu kata rumput-rumput naik semua dalam zaman tu, maknanya tak boleh dikatakan zaman tu. Dia memang senang senang banjir. Yalah, orang mudah-mudah untuk menilai. Soalan apa tadi? Soalannya apa? Tak boleh lah senang-senang itu kan sebab kita memang menuju akhir zaman. Tak, soalan dia sahabat kita tanya apa Mekah naik rumput hijau kan. Lalu adakah ini tanda akhir zaman? Tak boleh nak sebut sebagai itu. Mungkin senang kata akhir zaman. Pertama kita sebut memanglah kita sedang menuju akhir zaman, tanda dia makin ada, waktu makin singkat semua gini ni. Dan peristiwa yang berlaku itu naiknya rumput, lalu kita kata ni tanda yang nyata akhir zaman. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kita ni lah tuan-tuan. Antara satu ketika pernah disebut contoh, perempuan sekarang bersebut perempuan lebih ramai dari lelaki. Tuan-tuan tengok statistik semula kita Malaysia, lelaki lagi ramai perempuan. Still lagi lelaki perempuan mana jauh lagi lah nak kiamat. Adakah begitu? Jadi ini orang kata sembang-sembang sahajalah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. ...64 Hijrah. Ada sahabat yang ni Ibnu Zubair. Ya, selain dia. Okey, soalan menarik. Ada sahabat lain yang hidup tak pada zaman ini berlaku? Zaman Ibnu Zubair jadi khalifah. Ada sahabat Nabi yang lain tak? Ada. Tahun 64 Hijrah yang kibar sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar dah tak ada dah ini. Sayyidina Osman dah tak ada, Sayyidina Ali dan ini. Yang ada adalah generasi sigar sahabah, generasi sahabat-sahabat junior. Yang tentu ada masa tu Ibnu Abbas ada, tuan. Ibnu Abbas ada, yang lebih tua sikit Abdullah bin Umar ada. Saya sebut, kenapa saya sebut dua orang ni ada? Sebab mereka berdua ni antara yang dihalau dari Mekah oleh Ibnu Zubair. Sebab ni kita tengok bagaimana sahabat Nabi apabila berlaku percanggahan politik itu, mereka buat macam mana. Dia tidak sekadar sokong ini. Ibn Abbas contoh utamanya, sebab ni dua tonggak masa tu, dua tokoh ulama masa tu, dan Ibn Zubair nak sangatlah mereka dia dua ni bai'ah dengan dia, ni jadi khalifah kan. Nak orang tu sokong dia sebagai khalifah, dan secara ni adalah kewajarannya juga ni. Walhal dalam masa sama, secara orang kata tradisi yang formal dia ialah Yazid lah, sebab asal sebelum tu Muawiyah kan. Muawiyah cuma beri kepada Yazid. Baik. Ada dakwaannya sebenarnya Muawiyah langgar prinsip, patut dia dah janji sebelum ni dengan Hasan untuk nanti ni antara dua orang ni. Itu perbincangan dia. Soalan tadi, ada sahabat Nabi lain ada Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. Apabila Ibnu Zubair kuasai Mekah, jadi orang bai'ah dengan dia. Bai'ah, tinggal lagi dua orang tokoh tak bai'ah dengan dia. Ibnu Abbas kata, aku tunggu kalau seluruh umat bai'ah kau, aku bai'ah. Madinah tak lagi, Syam lagi dah tidak. Disebut macam tu. Jadi tak bai'ah lagi. Bukan dia menentang, tapi dia politik masa tu tak boleh jadi benda besar lagi, tuan. Dan sebab itu dia dihalau, dan sebab itu menjadi penyebab dia berhijrah ke Taif. Abdullah Ibn Abbas kemudian bawa dia ke Taif dan meninggal di Taif. Ini terkenal pergi Taif, kita akan parking utama kita akan pergi ke Masjid Ibn Abbas kan.
Ibn Zubair pun yang Abdullah bin Umar pun sama. Dia lebih berusia ketika itu, tapi dia meninggal di Mekah. Saya pergi ke kubur dia di Mekah. Dia juga dikeluarkan, orang kata bukan tahanan rumah, tapi tak di orang kata tidak mendapat liputan media masa itu. Ditutup kalau bahasa kita ini. Ibn Zubair ni, awak dah tak sokong kajian senyap, begitulah ibaratnya. Sampailah dia meninggal. Meninggal dia pula waktu malam. Dia wasiat, meninggal kubur saya malam, jangan bagi tahu. Ibn Zubair terkesan lah, yalah memanglah aku ni, tapi orang dah meninggal bagi tahulah kan, saudara ini. Itu kan, tu jawab soalan. Ada Ibn Abbas dan juga Abdullah bin Umar ada situ. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Itulah amalan semasa sekarang ni. Contohnya kita tak berdoa lepas solat ni. Ramai tapi dia sebab zikir buat. Ada wajah yang sama dengan kampanye Imam Bukhari. Saya tanya dulu. Tengok keadaan, tengok tempat, kita nilai sendiri. Boleh jadi. Tu kita boleh ambil pertimbangan itu jugalah, kan. Boleh ambil pertimbangan itu juga. Dan kita antara kita nak mendidik, kan, kita nak mendidik masyarakat, kita nak expose, nak dedahkan masyarakat, satu. Yang kedua, tadi kita buat sampai jangan kadang jangan bimbang lebih pula, tak jadi juga kan. Kita test the water, test dulu gini. Sebenarnya tak apa tuan, boleh saya buat di tempat lain pun ni. Adalah seorang yang tak tahu pun ini. Bahkan ada dulu 3 tempat saya mengajar tuan, sonok antara di Shah Alam, tak nak sebut tempat dia. Saya sampai tanya JK kat situ, tak ada kenapa. Tak ada kenapa, masyarakat boleh terima. Usah tuan-tuan. Maghrib tu ramai. Memang tak ada zikir, tak ada doa apa. Tenang, saya sangat-sangat tenang. Walhal dia di Shah Alam dia ni. Tapi dia makan masa. Tanya macam mana boleh makan masa. Orang yang terlibat tu pun dia subtle, dia halus. Dia JK, dia tidak awal-awal tidak create perseteruan. Orang boleh terima tuan. Beza dengan tempat-tempat yang pegang terus buat perubahan. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita bincang. Ada soalan lain? Tak ada antara. Kita berhenti setakat ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.